Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Zulkifli selaku pensyarah sosiolinguistik Melayu dan tidak dilupakan juga kepada saudari Siti Nurdia binti Ghazali dan Tahirah binti Bakar. Baiklah, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang agak menarik iaitu pergeseran bahasa. Terlebih dahulu pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa bermaksud peralihan bahasa yang dialami oleh masyarakat. Pergeseran bahasa berarti suatu masyarakat atau komuniti meninggalkan suatu bahasa sepenuhnya untuk memakai bahasa lain. Apabila pergeseran sudah terjadi, penutur secara kolektif memilih bahasa baharu. Menurut Brown dan Miller pada tahun 2013, perkara ini berlaku merujuk kepada situasi penutur daripada bahasa yang berbeza berhubung secara rapat dalam kehidupan seharian yang mengakibatkan proses peminjaman kosakata, fitur fonetik dan struktur gramatikal bahasa di antara satu sama lain. Baiklah, kita akan meneruskan perbincangan kita dengan beberapa soalan. Saya akan mengajukan soalan pertama kepada saudari Tahira. Apakah pandangan saudari mengenai pergeseran bahasa yang berlaku pada masa kini? Terima kasih kepada saudari Akila. Saya akan teruskan. Okey, tajuk yang sangat menarik pada hari ini iaitu pergeseran bahasa. Konsep pergeseran bahasa ini berlaku apabila sebilangan kecil penduduk berpindah daripada masyarakat penutur berpindah ke masyarakat yang penutur yang lebih besar dan meninggalkan bahasa komunitas asal mereka untuk menyesuaikan diri dengan kawasan tempatan baru. Okey, sebenarnya pergeseran bahasa ini bergantung kepada jumlah masyarakat yang lebih banyak. Masyarakat yang lebih banyak ini akan mempengaruhi penggunaan bahasa di sesuatu tempat. Contohnya, jika pendatang yang mempunyai bilangan yang lebih banyak datang ke suatu tempat, pergeseran bahasa ini akan berlaku di mana penduduk tempatan ini lebih banyak menggunakan bahasa yang dibawa oleh pendatang tetapi tetap menggunakan bahasa penutur asli. Di dalam pergeseran bahasa ini kita boleh lihat ada dua bentuk iaitu menggunakan bahasa campuran iaitu bahasa penutur lain dan juga bahasa penutur asli. Dan yang kedua adalah meninggalkan sepenuhnya bahasa penutur asli dan menggunakan bahasa baru. Okey, untuk pergeseran bahasa yang menggunakan bahasa campuran atau lingualisme ini, mereka masih menggunakan bahasa pertuturan asal mereka tetapi mereka menggunakan bahasa baru apabila mereka telah terpisah ke tempat baru atau mereka ke kawasan yang menggunakan bahasa baru untuk menyesuaikan diri dan berkomunikasi dengan penduduk setempat. Walau bagaimanapun, terdapat juga pergeseran bahasa yang terus meninggalkan bahasa asal menurut Sumartono dan Partama 2002. Mereka mengungkapkan bahawa pergeseran bahasa ini berlaku apabila suatu komuniti meninggalkan bahasa sepenuhnya untuk bahasa lain. Hal ini kerana apabila berlakunya pergeseran bahasa ini, masyarakat dan komuniti ini lebih memilih untuk menggunakan bahasa baru. Contoh yang kita dapat lihat di Malaysia adalah contohnya untuk warga negara lain yang berhijrah ke Malaysia contohnya daripada Thailand, China, India, Pakistan dan sebagainya, mereka lebih terdorong untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu kerana masyarakat di Malaysia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan. Jika mereka telah tinggal lama sukar untuk generasi pertama atau kedua, dan jika untuk generasi ketiga mungkin mereka telah terbiasa dengan percakapan dan pertuturan dalam bahasa Melayu. Ini menyebabkan
mereka memilih untuk menggunakan bahasa Melayu. Itu sahaja dari saya. Baiklah, saya sangat setuju dengan pandangan Saudari Tahira. Seperti kita lihat sekarang memang ramai golongan imigran yang datang ke Malaysia dan dapat menuturkan bahasa Melayu dengan baik. Okey, baiklah. Jika ada bukti mengatakan pergeseran bahasa berlaku di Malaysia, mungkin ada juga punca yang kukuh menyebabkan isu ini berlaku. Mungkin Saudari Siti Nurliana Ghazali boleh terangkan apakah punca-punca berlakunya isu pergeseran bahasa ini? Terima kasih Saudari Akilah atas persoalan yang diajukan. Okey, terdapat beberapa punca yang membawa kepada terjadinya pergeseran bahasa seperti pertembungan budaya, sosial, migrasi, politik, pendidikan, penyebaran agama, promosi bahasa lain, dasar bahasa, peranan media dan sebagainya. Pertama sekali, punca berlakunya pergeseran adalah disebabkan oleh perpindahan ataupun migrasi atas faktor kejaya. Keadaan ini mungkin berlaku kerana seseorang pekerja perlu menguasai bahasa tempatan untuk memudahkan mereka berkomunikasi, terutama melibatkan aktiviti yang perlu dilakukan secara bersama dengan warga tempatan. Seseorang itu perlu menguasai bahasa lain. Seringkali pertembungan ini memberikan implikasi kepada bahasa yang digunakan. Pertembungan ini mewujudkan satu sahaja bahasa yang digunakan tetapi mampu difahami oleh semua masyarakat di tempat berkenaan kerana telah menjadi komunikasi utama bagi mereka di situ. Di Malaysia, pertembungan bahasa ini berlaku serentak dengan pertembungan budaya kerana bahasa adalah sebahagian daripada budaya. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa merupakan salah satu unsur yang sering dipengaruhi oleh budaya sehingga menimbulkan fenomena peminjaman kosakata asing yang digunakan dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, bahasa Melayu telah menerima pengaruh budaya dan bahasa masyarakat Cina dan masyarakat Cina juga turut sama menerima penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Pertembungan budaya bahasa ini kebiasaannya terjadi di kota-kota besar, terutama di Kuala Lumpur, menyebabkan masyarakat dari dalam dan luar negara, luar daripada Malaysia telah bertembung dan berinteraksi seterusnya mereka akan menguasai satu sahaja bahasa untuk mereka berkomunikasi di tempat berkenaan. Di samping itu, punca berlakunya pergeseran adalah disebabkan oleh faktor persekitaran. Pendedahan bahasa Inggeris sebagai salah satu bahasa komunikasi dunia menyebabkan ramai dalam kalangan masyarakat hari ini lebih mementingkan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian mereka. Penggunaan bahasa Inggeris penggunaan bahasa Inggeris yang kerap, terutama komunikasi antara ibu bapa dengan anak, menyebabkan pertembungan di antara dua bahasa ini. Keadaan ini akan memberi kesan yang tidak dapat dijangka menerusi pertuturan yang keluar daripada mulut mereka, terutama percampuran komunikasi antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Selain itu, punca berlaku pergeseran bahasa ini juga adalah disebabkan oleh faktor dasar bahasa di sesebuah kerajaan. Kerajaan sesebuah negara biasanya menetapkan bahasa rasmi negara berkenaan. Misalnya, negara Brunei menetapkan dua bahasa rasmi yang digunakan di sekolah dan kehidupan seharian mereka, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Penerapan bahasa Inggeris di sekolah dan rumah menyebabkan berlakunya pergeseran bahasa sehingga bahasa ibunda iaitu bahasa Melayu jarang sekali digunakan. Namun, memandang dari sudut positif, pergeseran ini merupakan salah satu benda yang positif dan memudahkan rakyat untuk menguasai satu-satu bahasa di samping tidak melupakan bahasa ibunda yang mereka amalkan sejak kecil lagi. Tambahan lagi, pergeseran bahasa juga berlaku disebabkan oleh faktor pendidikan.
Sebagai contoh, di Malaysia, dasar pendidikan kebangsaan di bawah Akta Pendidikan 1996 membenarkan penggunaan bahasa pengantar seperti bahasa Cina, Tamil dan Inggeris selain bahasa Melayu, memungkinkan rakyat yang belajar di sekolah itu menjadi bilingual. Maknanya menguasai pelbagai jenis bahasa. Pertembungan dalam bidang pendidikan ini membolehkan sebahagian rakyat Malaysia bersekolah di sekolah yang mengandungi pelbagai bangsa, di samping mereka juga menguasai bahasa yang dikuasai oleh rakan-rakan yang berlainan bangsa. Kebanyakan punca berlakunya pergeseran bahasa membawa kesan yang kita dapat lihat dari perspektif yang positif dan kesan yang negatif. Yang mana masing-masing ini menyumbang kepada kesempurnaan dan pencemaran bahasa. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator kita. Baiklah, terima kasih Saudari Liana. Saya sangat tertarik dengan punca yang terakhir iaitu mengenai pendidikan. Memang pada hari ini kita dapat lihat ibu bapa berlumba-lumba untuk mengajar anak mereka bahasa kedua iaitu bahasa Inggeris, kerana pada masa kini seperti yang kita tahu, dunia mencapai pemodenan yang sangat canggih dan masing-masing memerlukan bahasa Inggeris sebagai satu bahasa yang sangat penting untuk berinteraksi dengan sesiapa sahaja. Dan ini menyebabkan berlakunya pergeseran yang agak banyak kita lihat pada masa kini. Baiklah, jika ada punca, maka pasti akan ada kesan yang akan timbul daripada isu sebegini. Mungkin kita dapat bincangkan juga pada hari ini, apakah kesan daripada isu pergeseran bahasa ini. Saya ajukan soalan ini kepada Saudari Tahira. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Afilah. Okey. Untuk pergeseran bahasa ini, kita ada dua kesan. Dia tidak semuanya buruk. Dia ada kesan positif. Okey. Saya akan terangkan dulu untuk kesan positif pergeseran bahasa ini. Okey, yang pertama sekali, pergeseran bahasa ini membawa kesan positif terutamanya dalam aspek pinjaman kosakata dan istilah yang tiada dalam bahasa Melayu. Peminjaman istilah kosakata asing ini dibuat berdasarkan beberapa faktor. Salah satunya adalah untuk menamakan sesuatu benda, tempat atau konsep yang baru yang tidak ada dalam bahasa Melayu. Contoh yang kita boleh lihat di sini adalah perkataan cahaya, duta, gembira, peta, senjata dan lain-lain lagi. Perkataan ini dipinjam kerana tiada kosakata ini wujud dalam bahasa Melayu untuk menerangkan konsep-konsep perkataan ini. Okay. Selain itu, pergeseran bahasa ini juga telah menyebabkan berlakunya peminjaman ungkapan yang lebih tepat untuk mengungkapkan sesuatu konsep. Contohnya, dalam bahasa Melayu telah ada ungkapan buruk untuk menggambarkan sesuatu yang buruk. Tetapi untuk menggambarkan sesuatu yang lebih buruk itu tidak ada, dan kita telah pinjam daripada bahasa Arab iaitu perkataan dahsyat untuk menunjukkan perkara itu sangat buruk. Perkara ini telah membantu bahasa Melayu untuk memperkayakan lagi kosakata dan istilah yang lebih sesuai. Perkara ini sebenarnya telah berlaku apabila permulaan untuk membina atau membukukan bahasa Melayu ini, iaitu apabila kita boleh lihat di tanah Melayu sebelum ini telah berlaku banyak perdagangan dengan orang luar dan menyebabkan ramai masyarakat luar yang berbagai-bagai bahasa telah datang ke tanah Melayu untuk berdagang, dan ini menyebabkan telah berlaku pergeseran bahasa dan mereka berkomunikasi antara satu sama lain sehingga membolehkan masyarakat Melayu ini menggunakan atau meminjam kosakata yang tidak terdapat Melayu untuk bahasa Melayu.
Okey, yang kedua pula, pergeseran bahasa ini juga bagus untuk menambah ilmu tentang bahasa lain. Apabila masyarakat berkomunikasi dengan masyarakat luar yang menggunakan bahasa asing, ia menyebabkan masyarakat boleh belajar bahasa asing daripada penduduk luar itu, dan ini membolehkan masyarakat kita bertutur menggunakan dua bahasa. Bertutur menggunakan dua bahasa ini sangat penting pada saat ini, pada zaman ini, kerana ia memudahkan kita berkomunikasi dengan orang lain dalam pelbagai urusan. Okey, untuk kesan negatif pula, kita boleh lihat di sini, kebanyakan penutur yang telah berhijrah tidak mengenali bahasa ibunda masing-masing. Ini kerana bagi generasi pertama dan kedua, seperti yang saya katakan tadi, dia mudah untuk mengingat bahasa ibunda masing-masing. Tapi untuk generasi ketiga yang telah lahir di tempat perhijrahan mereka itu, mereka lebih menggunakan bahasa yang telah digunakan di masyarakat tempatan yang mereka lahir. Contohnya, saya ambil di sini masyarakat Mexico, Spanyol dan Amerika Latin. Mereka yang telah berhijrah ke Amerika, mereka menggunakan bahasa Inggeris. Untuk generasi pertama dan kedua, mereka masih lagi boleh menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Tapi untuk generasi ketiga, mereka telah menggunakan bahasa Inggeris sebagai penutur jati mereka. Okay, di Malaysia juga mungkin ada, tetapi tidak terlalu banyak. Contohnya kalau jika pelajar jika yang hijrah itu daripada China dan India, mereka masih mengekalkan penggunaan bahasa ibunda masing-masing, iaitu bahasa Tamil dan juga bahasa Cina. Tetapi jika berlakunya perkahwinan, contohnya daripada masyarakat Thailand yang berkahwin dengan masyarakat tempatan dan mereka tinggal di Malaysia dalam jangka masa yang lama, mereka lebih menggunakan bahasa Melayu dan kadang-kadang mereka tidak lagi bertutur menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri. Okey, kesan negatif yang kedua adalah berlakunya percampuran bahasa di dalam situasi yang tidak sesuai. Okey, contohnya penggunaan bahasa Melayu sendiri yang bercampur dengan bahasa lain seperti bahasa Rojak atau bahasa Kacukan dan bahasa Video, Selangor dan sistem pesanan ringkas SMS dalam konteks rasmi. Okey, kebanyakan masyarakat ini menggunakan percampuran kod ketika berkomunikasi dan dilakukan dalam situasi yang formal. Okay, menurut Nick Safiah Karim 1988, apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau variasi bahasa dalam sesuatu situasi penggunaan. Contohnya penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bersilih ganti dalam situasi yang tidak sesuai, seperti semasa dalam parlimen, perbentangan, mesyuarat rasmi dan sebagainya. Ini memberi kesan kepada penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. Contohnya, dia sedikit demi sedikit akan melunturkan keaslian bahasa Melayu itu. Percampuran bahasa yang berlaku akibat daripada pergeseran bahasa ini boleh digunakan, tetapi perlu melihat dalam konteks yang lebih sesuai, dan bagi perkara-perkara yang formal, dia tidak boleh digunakan. Dan oleh kerana pergeseran bahasa ini berlaku dengan berleluasa, perkara ini telah dilakukan di dalam situasi yang formal dan menyebabkan bahasa Melayu itu sedikit tercemar. Okay, itu sahaja daripada saya untuk pesan. Okay, saya kembalikan kepada penerusi. Baiklah, terima kasih Saudari Tahira atas maklumat sebentar itu tadi.
oleh itu kita dapat mengetahui lah dengan lebih mendalam kesan-kesan pergeseran bahasa ni yang berlaku. Dia akan memberi kesan bukan sahaja kepada orang-orang yang lama ataupun yang lebih tua, malah golongan muda juga akan dapat dipengaruhi juga oleh kesan oleh masalah ini. Seterusnya, kita akan teruskan lagi perbincangan kita untuk soalan yang terakhir, iaitu apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk mengatasi isu pergeseran bahasa ini daripada terus berlarutan. Mungkin saudari Siti Noliana boleh jelaskan sedikit? Okey, terima kasih atas persoalan itu. Okey, langkah yang saya bakal nyatakan sebentar lagi hanya betulnya untuk mengelakkan pergeseran bahasa yang bersifat negatif sahaja seperti yang telah dinyatakan oleh Tahirah. Pada pandangan saya, seharusnya kita sebagai rakyat perlulah menstabilkan penggunaan bahasa pertama dan bahasa kedua, terutama ketika bertutur. Hal ini dikatakan demikian kerana penguasaan kedua-dua bahasa adalah sangat penting kerana menjadi bahasa komunikasi terutama di Malaysia sebagai bahasa Melayu yang kita gunakan adalah bahasa Melayu, dan di dunia sebagai bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Inggeris. Penguasaan bahasa ini perlu disesuaikan mengikut situasi dan bukannya digunakan secara bercampur antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain ketika berkomunikasi. Sekiranya berlaku percampuran sebegini, bahasa Melayu itu sebagai bahasa ibunda akan terhakis sedikit demi sedikit. Selain itu, masyarakat Malaysia sepatutnya menguasai bahasa Melayu dengan lebih mendalam kerana bahasa Melayu ini merupakan bahasa perpaduan antara kaum untuk melestarikan warisan dan identiti bangsa. Proses untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam semua sektor perlu dilakukan dan dipegiat walaupun wujud perubahan sosial budaya dan kesan globalisasi. Penggunaan bahasa seperti bahasa Pidgin, Kriol, Rojak dan sebagainya perlu dielak bagi mengelakkan berlaku salah faham antara penutur dengan pendengar. Justru itu, bahasa Melayu perlu dimartabat ke peringkat yang lebih tinggi bagi mengelakkan wujudnya bahasa rojak. Saya tegaskan di sini bahawa semua pihak berperanan penting dalam usaha mengelakkan berlakunya pertembungan bahasa yang bersifat negatif. Penggunaan bahasa rojak perlu dielakkan supaya kesucian bahasa ibunda kita itu terpelihara. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu berbangga dengan bahasa kita dan bukannya menyanjung bahasa bangsa lain. Itu saja. Saya kembalikan kepada Akilah. Baiklah, terima kasih kepada saudari Siti Noliana Ghazali atas pandangan yang cukup bernas. Di sini kita dapat simpulkan bahawasanya isu pergeseran bahasa ni bukanlah satu isu yang kecil. Maksudnya dia akan mendatangkan banyak kesan yang buruk, namun ada juga kesan yang baik yang perlu kita ambil. Dan seharusnya kita sebagai seorang rakyat Malaysia, kita perlulah sentiasa menyanjung tinggi bahasa ibunda kita, dan sekiranya kita mampu berkomunikasi dalam bahasa lain, mungkin itu adalah satu bonus untuk kita, namun jangan dilupakan bahasa ibunda kita yang sebenarnya. Dan saya berharap agar kita sama-sama mengambil pelbagai inisiatif untuk pastikan bahasa Melayu kita kekal dan tidak akan goyah dek bahasa-bahasa yang lain. Dan begitu jugalah untuk bangsa-bangsa lain, perlulah mereka memartabatkan bahasa ibunda mereka sendiri dan jangan dilupakan, dan perlulah sama-sama menstabilkan bahasa yang mereka tuturkan.
Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Saudari Siti Nurliana Ghazali dan Saudari Tahirah Baka atas perbincangan kita pada hari ini. Saya rasa sampai di sini saja. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.